ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan doa dan zikir. Jadi kita sekarang ni masuk dalam bab zikir ketika hendak mengambil wudu. Kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan zikir ketika hendak mengambil wudu. Katanya disunatkan membaca bismillah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Di antara perkara yang disunat kepada orang yang berwudu adalah dia membaca bismillah sebelum daripada dia berwudu. Dan benda ni kita bincang secara panjang lebar dah sebelum daripada ni. Cuma kalau kita tengok apakah punca ataupun sebab hikmah ketika mana kita ambil wudu, kita nak makan dan setiap perkara yang dianggap penting oleh syarak, kita dituntut membaca bismillah. Sebab dia, untuk kita faham hikmah dia, kita kena tahu dulu apa makna bismillah. Bismillah dengan makna dengan nama Allah. Maksudnya Allah Ta'ala inginkan, agama kita ingin, agama kita nak supaya hati kita sentiasa diikatkan dengan Allah. Hati kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mesti diikatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam apa jua ibadat yang kita buat, kita ucap bismillah. Dan kalau kita tengok ayat yang mula-mula turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pandangan yang rajih, sebenarnya ulama berselisih pandangan. Ayat yang mula-mula turun kepada Rasulullah, ayat dia ulama berselisih pandangan. Cuma pandangan yang paling rajih sebagaimana yang disebut oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Allah Rabbi, aku lupa nama kitab, Allah Rabbi dah bagi nama kitab Imam As-Suyuti, yang mana kata Imam As-Suyuti pandangan yang paling rajih adalah Iqra. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, bersendirian berada dalam gua Hira, maka mari datang seorang lelaki, kabar kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Sampai ketiga kali, cukup 3 kali dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu dengan nama Tuhanmu. Bukan baca nama, baca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia, Allah Subhanahu wa ta'ala nak Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggantungkan apa juga perbuatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita dalam kita berwudu, sunat kita baca bismillah sebelum daripada kita ambil wudu. Sunat disunatkan membaca bismillah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, sebelum daripada kita berwudu. Sebenarnya menurut pandangan majoriti ulama, namun di sana ada pandangan yang mengatakan bukan sunat, wajib. Wajib bagi orang yang ambil wudu kena baca bismillah. Ada pandangan yang mengatakan wajib, namun pandangan majoriti ulama mengatakan sunat, bukan wajib. Yang pertama, zikir ketika berwudu. Disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan boleh juga hanya membaca bismillah. Kami mengatakan jika di awal wudu tidak mengucapkan basmalah, maka dibaca di tengah-tengah wudu. Jika bacaan tersebut ditinggalkan sama sekali, maka tidak dapat lagi digantikan walaupun wudunya tetap sah, baik ditinggalkan dengan sengaja ataupun kerana lupa. Ini adalah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama Imam Nawawi menyebut sebelum daripada kita ambil wudu,
disunatkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau kita baca Bismillah saja, sudah kita dapat, kita perolehi fadilat sunat. Jadi boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu yang pertama. Yang keduanya, boleh kita baca Bismillah saja. Boleh baca Bismillah saja, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang terlupa pada permulaan wudu untuk membaca Bismillah, maka boleh dia baca Bismillah di tengah ketika dia berwudu. Tapi dengan syarat jangan selesai wudu. Kalau selesai dah wudu, maka tidak lagi dituntut ucap Bismillah kerana berwudu, sebab selesai dah wudu. Okey, kita ulang sekali lagi, ni hukum. Yang pertama, disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, sebelum daripada kita berwudu. Yang keduanya, kalau baca Bismillah sahaja tanpa menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, dapat dah fadilat sunat. Yang ketiganya, bagi orang yang sengaja meninggal Fatihah, meninggal Bismillah pada permulaan wudu, tetap disunatkan kepada dia membaca Bismillah pada pertengahan wudu. Begitu juga bagi orang yang terlupa. Bagi orang yang terlupa membaca Bismillah pada permulaan wudu, disunatkan kepada dia membaca Bismillah pada pertengahan wudu. Orang yang terlupa ke sengaja tinggal pada permulaan, tetap dituntut kepada dia baca Bismillah pada pertengahan wudu. Tapi apabila selesai dah daripada wudu, maka tidak lagi disunatkan kepada dia membaca Bismillah. Gugur dah sunat membaca Bismillah ketika mana selesai dah wudu. Dan ni adalah mazhab kami. Mazhab kami maksudnya mazhab Imam Nawawi, iaitu mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab jumhur ulama, mazhab majoriti ulama. Baik, tentang bacaan basmalah dalam wudu sendiri hanya berdasarkan kepada hadis-hadis dhaif. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak mengetahui ada hadis sahih dalam bacaan basmalah ketika wudu. Maksudnya, sandaran sunat baca bismillah, sandaran sunat baca bismillah sebelum daripada kita berwudu, sebenarnya semuanya hadis dhaif. Sehingga Kang Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menyebut bahawasanya tidak ada suatu hadis yang sahih pun yang menyatakan bahawasanya disunat baca bismillah sebelum daripada kita berwudu. Namun Imam Ahmad sendiri, walaupun dia kata lagu tu, menurut pandangan dia wajib baca bismillah. Allah Rabbi. Ulama dulu, ulama mu'tabar, dia membezakan di antara hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis palsu, manakala hadis dhaif adalah hadis yang cedera beberapa syarat sahih padanya. Ya, hadis sahih lain, hadis dhaif lain, hadis maudhu' lain. Kadang-kadang hadis dhaif apabila ada penyokong dia, penguat dia naik kepada hasan li ghairi, boleh dijadikan hujjah. Kita tak membincanglah panjang masalah tu. Baik, di antara hadis-hadis tersebut adalah yang pertamanya hadis Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Maksudnya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Kata Rasulullah dalam hadis yang dhaif, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Menurut pandangan majoriti ulama, maksud tidak ada wudu di sini adalah tidak sempurna wudu, bukan menafi hakikat wudu, tapi menafikan kesempurnaan wudu. Dia lain. Dia kadang-kadang penggunaan bahasa Arab tidak ada sesuatu perkara, bukanlah menafikan wudu, tetapi bukan menafikan perkara tu, tapi menafikan kesempurnaan dia. Macam kita contoh hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asal makna dia tidak beriman. Tu asal makna, tak ada iman. La ni nafi, yu'minu makna iman, tidak beriman, tak ada iman. Menafikan iman tak ada, jadi kafir lalu lah. Tu asal. La yu'minu maksud tidak beriman. Ahadukum, seorang di kalangan kamu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasih kepada dirinya. Kata ulama, masalah hadis ni bukanlah menafikan hakikat iman, bukan.
Kalau kita tidak kasih kepada saudara kita sebagaimana kita kasih kepada diri kita, bukanlah tak ada iman, bukan kafir lalu, bukan la yu'minu dengan makna tidak sempurna iman. Okey, itu makna dia. Baik, sama juga dengan hadis ni, la wudu'a, maksudnya la wudu'a, maksudnya tidak sempurna wudu. Maksudnya tidak sempurna wudu, wudu dia tidak sempurna. Wudu dia tetap sah, tapi wudu dia tidak sempurna. Seterusnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya selain daripada Imam Abu Daud. Ada beberapa orang ulama hadis meriwayatkan hadis ni, termasuk Imam Abu Daud. Kami juga meriwayatkan daripada riwayat Sa'id bin Zaid, Abu Sa'id, Aisyah, Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Kami riwayatkan semuanya dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya. Seluruh riwayat ini didhaifkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya. Walaupun banyak riwayat-riwayat hadis ini semuanya adalah hadis dhaif. Salah seorang sejawat kami, iaitu Syekh Abul Fath Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid, mengatakan disunat bagi orang yang berwuduk di awal wuduknya setelah mengucapkan basmalah untuk menyambungkannya dengan bacaan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada seorang ulama, dia kata guna lepas daripada kita baca bismillah, comel kita baca ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang dikatakan beliau tidaklah mengapa. Maksudnya kalau nak buat tak ada masalah. Walaupun kalau kita tengok daripada segi sandaran hadis tak ada. Daripada segi sandaran hadis yang sahih tak ada. Tapi kalau nak buat tidak menjadi masalah. Hanya saja hal ini tidak memiliki dasar dari as-sunnah. Dasar ni asal. Dalil daripada as-sunnah, daripada hadis. Dan kami tidak mendapati seorang pun dari sejawat kami dan selain mereka berpendapat sedemikian. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, ada seorang ulama yang dikenali sebagai Syekh Abul Fath Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid. Dia kata comel kalau orang tu lepas daripada baca bismillah, sebelum ambil wuduk dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum daripada dia ambil wuduk, lepas daripada baca bismillah. Kata Imam Nawawi, nak baca bacaan tersebut tak ada masalah, dibolehkan. Tak ada masalah. Maksudnya bukanlah bid'ah, bukanlah salah. Dan apa dibolehkan? Kerana dituntut kepada kita secara umum mengucap ni perkataan asyhadu an la ilaha illallah berdasarkan kepada dalil yang lain tanpa membataskan waktu. Kita ulang balik Imam Nawawi dia kata lagu mana perkataan ni boleh kita baca selepas daripada bismillah, walaupun tidak ada dalil daripada hadis, namun dibolehkan. Kerana Imam Nawawi melihat bahawasanya dituntut secara umum kita melafazkan perkataan ni tanpa membataskan waktu-waktu yang tertentu. Jadi di mana saja kita nak ucap tidak menjadi masalah. Sebab kata Imam Nawawi tidak menjadi masalah. Namun kami tidak dapati ada dalil daripada hadis, daripada Al-Quran, daripada perkataan-perkataan ulama mu'tabar yang selain daripada Abul Fath Nasr Al-Maqdisi yang berpandangan seperti dia. Tapi kalau orang tu nak buat tidak menjadi masalah. Baik, okey, itu hak yang disebut oleh Imam Nawawi. Baik, dia kadang-kadang ni kita kena bincang satu benda. Kadang-kadang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalil kepada sandaran hukum kadang-kadang dipakai dalil khusus, kadang-kadang dalil umum. Dalil khusus adalah dalil yang memang Rasul jelaskan tentang perkara tu ataupun Rasul buat gitu. Yang keduanya dipanggil dalil umum. Maksudnya dalil umum ada tuntutan secara umum melakukan hal tersebut. Okey, itu dipanggil dalil umum. Ambil buat contoh lain lah. Contoh kita nak faham. Sekarang ni kalau kita tengok di tempat kita, kalau orang gebang, ni kebetulan musim gebang dah habis, gebang esok gebang pula. Di tempat kita orang gebang, sebelum daripada gebang orang takbir dia takbir raya.
takbir raya tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Takbir raya tu. Kalau sekali tak apa, tamalah tumbah nak ke habis takbir, siap berlagu lagi. Okey, sebenarnya perbuatan tu adalah salah. Salah bukan salah daripada sudut takbir, salah daripada sudut kerana lok lama sangat, lembu dalam keadaan terikat lagu tu. Sedangkan apa yang dituntut kepada kita adalah ihsan, buat baik kepada lembu. Salah sudut tu. Cuma apakah hukum mengucap takbir? Kita bukan nak bincang sudut tu. Tu kita kena bincang panjang lebar pula. Baik. Jadi apakah hukum kita ucap takbir raya masa nak melih lembu? Tu kita kena faham. Apakah hukum? Sekarang ni kalau kita tengok daripada sudut perbuatan dan pelaksanaan Rasulullah, tak ada. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat hanya bismillah wallahu akbar. Itu yang Rasul buat. Itu berpandukan kepada hadis yang sahih daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Sama ucap bismillah wa kabbar wallahu akbar. Itu yang Rasul ucap. Rasul tak kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah dah. Masa nak melih ucapan Rasulullah hanya benda bismillah Allahu akbar. Hak tu je yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap. Namun adakah salah? Sini kita nak bincang. Adakah salah kalau orang tu kata mana Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, sebahagian ulama kata tak salah. Sebahagian ulama kata tak salah. Kerana benda tak salah? Kerana ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nama dia takbir. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala kata lagu mana? Liyukabbirullah, supaya mereka itu bertakbir kepada Allah. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dipanggil takbir. Dia masuk di bawah keumuman, dituntut kepada kita ucap takbir. Namun kalau kita nak tengok secara khusus apa yang dibuat oleh Rasulullah, bukan lagu tu. Cuma sebagian ulama kata tidak menjadi masalah, berpandukan kepada keumuman, dituntut kita bertakbir sebelum daripada kita sembelih. Okey, itu maksud. Kadang-kadang kita guna dalil yang umum, kadang-kadang kita guna dalil yang khusus. Baik, itu cara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, katanya setelah selesai berwudu, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, arti makna saat ni di antara sunnah yang kita baca selepas daripada kita berwudu. Jadi kalau kita dah ingat tu, tulis. Tulis luar pintu tandas kita, tulis besar sikit apa, tulis arah kiblat, comel sikit, sebab semula-mula arah adalah arah kiblat. Dan tubik daripada bilik air, lepas kita ambil wudu, kita tengok, kita baca doa. So pahala baca doa ni. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang yang menyucikan diri. Maha suci Engkau, wahai Allah, dan segala puji hanya bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kami meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a faqal ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Artinya, sesiapa yang berwudu, sesiapa ni tak kira orang lelaki ke orang puang sama. Siapa ni dalam bahasa Arab dia panggil dia lafaz mushtarak, suatu lafaz yang makna dia umum. Orang lelaki pun masuk, orang puang pun masuk. Sesiapa, orang lelaki ke orang puang masuk dalam perkataan ni. Sesiapa yang berwudu, maksud dia berwudu ni kita basuh anggota-anggota yang tertentu dengan niat ibadat. Basuh muka, basuh tangan, basuh sapu kepala, basuh kaki,
dengan niat ibadat. Baik, itu makna berwuduk. Kemudian dia membaca, lepas daripada dia berwuduk, dia baca doa tadi. Makna doa tadi kita baca dah, makna dia tadi, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang berjumlah 8 buah, sehingga dia boleh masuk daripada pintu mana sahaja yang dia kehendaki. Allah Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita nak huraikan daripada sudut bahasa sikit, bahasa Arab. Dalam hadis ni Rasul kata lagu mana? Futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Perkataan futihat kalau kita belajar dalam bahasa Arab, nama dia fi'il madhi. Apa dia fi'il madhi? Fi'il yang menunjuk di atas perbuatan yang telah berlaku. Futihat ni telah dibuka. Dia sebenarnya akan dibuka untuk dia, bukan telah. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab, kalau benda tu diyakini berlaku, dia guna fi'il madhi. Maksudnya pasti pintu syurga yang lapang ni dibuka kepada dia. Itu maksud dia. Kita ulang sekali lagi ya. Sekarang ni perkataan futihat makna dia telah dibuka. Telah ni hak lepas. Sedangkan pintu ni akan dibuka untuk dia. Kenapa kau digunakan telah sedangkan benda akan datang? Dalam penggunaan bahasa Arab, kalau benda tu diyakini berlaku, daripada sudut sastranya, benda tu diyakini berlaku, dia guna makna telah berlaku. Nak royak benda, orang yang baca doa ni, setelah daripada dia berwuduk, diyakini pasti pintu syurga hak lapang tu akan dibuka untuk dia. Dia boleh masuk daripada pihak mana saja hak yang dia nak. Allah Rabbi, mulianya orang ni. Kita kalau kita pergi rumah orang, kita masuk satu pintu, kita tak boleh masuk ikut dang pintu. Tapi kalau rumah kita, kok kita masuk kat mana pun, kok pintu depan boleh masuk, kok pintu belakang, faham kok tikar pun apa rumah kita. Nak royak benda, syurga milik dia tau. Habis pintu syurga terbuka belaka ke dia, nak masuk kat mana-mana pun tak apa. Lepas tu nak khabar. Kan kita kan kalau pergi rumah orang, mana boleh kita buat ikut dang, khabar kok tikar, ambak kau orang sungguh lah. Sungguh ambak kau tikar, khabar kau orang tu lah kan dia kena percaya kau. Pergi rumah orang kan boleh, pintu dapur dia pun tak boleh masuk mudah-mudah. Kita kalau nak pergi rumah orang, kita masuk pintu depan. Malaikat kalau kawan rapat benar tu lain lah. Tapi khabar kau tikar dok lah. Tapi kalau rumah kita, hak kita sendiri, ekor kita nak masuk kat pintu mana pun, masuk kat tikar, tak payah kita kunci pintu tu, kita balik khabar kat tikar, tobik pun khabar kat tikar, tak ada masalah, tak ada kata benda pun, sebab hak kita. Begitu juga orang yang baca doa ni, pintu syurga lapang tu buka belaka ke dia, nak masuk kat mana-mana pun tak apa, sebab hak dia dah, ikut dia nak masuk kat mana pun. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dengan tambahan lafaz. Hak tadi hadis yang diriwayat, hak yang bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ hadis itu adalah diriwayat oleh Imam Muslim. Cuma tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, hak ni adalah dalam riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya hak yang kita baca start daripada asyhadu an la ilaha illallah sampai ke wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, hak tu sebenarnya adalah gabungan daripada beberapa hadis, bukan daripada satu hadis. Okey, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi ada tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Dia at-tawabin bukan makna dia orang yang bertaubat. At-tawabin adalah orang yang sering bertaubat. Itu dalam bahasa Arab. Dia tawabin orang yang banyak bertaubat. Allah, apa dituntut kita baca doa ni? Kenapa? Kerana di antara hikmahnya adalah, di antara hikmah, banyak hikmah dia, kita ni apabila kita ambil wudu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh mulut akan berguguran ketika kita ambil wudu, keluar bersama dengan titisan-titisan air wudu.
maka alhamdulillah kita bersih daripada dosa. Cuma kata ulama, dosa yang keluar, yang bergugurang daripada kita ketika kita berwudu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Maka ketika kita ambil wudu ada bergugurang dosa, maka kita berdoa pula kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita perasaan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah adalah termasuk di dalam golongan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini tidak ada seorang di kalangan kita yang tidak pernah melakukan dosa. Habis buat belaka, tak ada seorang pun yang benda tidak buat dosa. Sama ada kita mengaku kita tak buat dosa, kita mengaku kita buat dosa ke, tetap kita orang yang melakukan dosa. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada melakukan dosa, sama ada melalui anggota zahir ataupun anggota batin. Allahu Rabbi, banyak dosa yang kita buat. Maka setiap dosa yang kita buat tidak terhapus melainkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya dosa ni dia diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan sebab kita taubat, yang kedua dengan sebab kita melakukan kebaikan, yang ketiganya dengan sebab kita meninggal kemungkaran, yang keempatnya ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengampun bagi orang yang Allah Taala kehendaki. Cuma hak yang melalui pilih ikhtiar kita, bukan kita melihat kepada pilihan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Melalui ikhtiar kita, yang pertamanya bertaubat, yang keduanya kerana kita melakukan kebaikan, yang ketiganya adalah kerana kita meninggalkan kemungkaran. Maka di antara perkara hak yang menggugurkan dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hak yang sentiasa bertaubat kepada Allah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita orang hak yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang rapat dengan Allah, bukanlah hamba Allah taala yang tidak melakukan dosa, bukan hamba Allah taala yang melakukan dosa dan dia iringkan bertaubat kepada Allah setelah daripada dia melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kata Rasulullah, "Lau lam tudhnibu," andai kata mu tidak melakukan dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah Taala akan hilangkan kamu. Kalau mu tidak melakukan dosa, tapi bukan nak suruh buat dosa, bukan. Rasul kata kalau sekiranya mu tidak melakukan dosa, Allah Taala akan hilangkan kamu. Lepas daripada itu Allah Taala akan datangkan satu kaum yang melakukan dosa, setelah daripada itu mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bukan nak suruh kita buat dosa, nak suruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang terselamat daripada melakukan dosa. Cuma hak yang kita nak setelah daripada kita melakukan dosa, kita terus bertaubat kepada Allah. Orang hak yang sentiasa bertaubat kepada Allah, ia termasuk dalam golongan hak yang cukup tinggi martabatnya di sisi Allah, sehingga kan dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala amat kasih kepada orang yang suka, yang sangat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang menyucikan diri daripada segala dosa. Sedangkan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, hal ini diriwayat oleh Imam An-Nasai. Maha suci engkau wahai Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, dan selainnya dengan sanad yang dhaif, tapi dalam bab fadail a'mal tidak menjadi masalah. Kita baca dengan bacaan ni. Jadi kesimpulan, hak yang kita baca setelah daripada berwudu kan, kita baca benda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Muslim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu adalah riwayat Tirmizi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah riwayat Imam An-Nasai dalam kitab Al-Yaumi Amalul Yaumi wal Lailah. Cuma hak yang subhanakallahumma bihamdik, hak ni sanad dia dhaif, tapi tidak menjadi masalah untuk diamalkan kerana bukanlah palsu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Ad-Daraqutni
daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qabla an yatakallam ghufira lahu ma bainal wudu'ain." Artinya, sesiapa berwudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dia baca doa ni, makna dia aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Dia baca doa ni sebelum bercakap-cakap, maka akan diampuni dosa-dosanya yang berada di antara dua wudu. Dosa yang dilakukan di antara dua wudu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan syarat bukan dosa besar, bukan dosa kecil. Cuma sanad hadis ni dinilai dhaif oleh ulama hadis. Seterusnya, kami meriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Imam Ibnu Majah dan kitab Imam Ibnu Sunni dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita orang yang belajar hadis ni, kita sebab sekarang ni kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dia hadis. Maksudnya dia mengumpul hadis berkaitan dengan doa dan zikir. Kita akan jumpa hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari, hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang Imam Baihaqi, Imam Hakim An-Naisaburi, Imam At-Tabarani. Okey, apa maksud ulama-ulama ni meriwayatkan hadis? Okey, kita kena faham apakah maksud ulama-ulama ni meriwayatkan hadis. Okey, maksud dia gini, maksud dia. Okey, kita kena ingat maksud dia. Sekarang ni kalau kita tengok ulama-ulama hak yang membukukan hadis-hadis tersebut, dia tidak hidup di zaman Rasulullah. Dia hidup di zaman beberapa ratus tahun selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak boleh nak kata itu perkataan Rasulullah, melainkan dia kena khabar dia ambil daripada siapa? Mu ambil daripada siapa perkataan ni? Mu kata perkataan Rasulullah. Maka dia pun khabar dia ambil daripada guru dia. Dan guru dia ambil daripada siapa? Mesti kena ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada siapa? Ambil daripada guru dia. Begitulah berterusang sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Tu dia panggil sanad nama dia. Tu dia panggil sanad hadis. Okey, kita ambil cerita lebih luas sikit. Sekarang ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Quran diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik beberapa orang sahabat sebagai penulis wahyu. Sahabat ni dikenali sebagai katabatul wahyi, penulis wahyu, tapi bukan ramai. Adalah sebahagian daripada sahabat. Di antara sahabat yang menjadi penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Thabit. Dan di zaman Rasulullah larang tulis selain daripada Al-Quran. Kata Rasulullah, man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Sesiapa yang menulis selain daripada Quran daripada aku, maka dia kena sapu. Maka sahabat dia tidak tulis pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tulis. Cuma sahabat ingat pakat ngapa? Allah Taala bagi kepada sebahagian daripada sahabat kuat ingatan dia. Abu Hurairah memang cukup kuat ingatan dia. Tambah-tambah setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk dia. Memang cukup kuat ingatan dia. Baik. Jadi dia tidak tulis hadis. Mereka orang yang diberi izin oleh Rasulullah tulis hadis seorang je. Nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia seorang je diizin oleh Rasulullah tulis hadis. Orang lain tak boleh. Rasul tak izin tulis hadis. Baik. Jadi apabila Rasul tidak izin tulis hadis, maka para sahabat dia ngapa? Apa yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipendekkan cerita. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ada permasalahan hukum-hukum baru yang timbul yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ketika nak meletakkan hukum tersebut, dia akan kaji daripada Al-Quranul Karim. Tengok-tengok ada tak disebut dalam Al-Quranul Karim. Okey, tak ada. Tanya-tanya ada tak? Benda daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Rasul khabar warna ada tak? Dan bukan semua sahabat berada bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap masa. Mungkin dalam peperangan ni sahabat ni ada, mungkin ketika di sini sahabat ni ada. Maka pakat tanya sahabat ni warna, sahabat ni ada tak dengar, sahabat ni ada dengar, pakat tanya. Kalau ada dengar, maka ngapa? Oh, hak ni hak yang Rasul khabar. Hak ni hak Rasul khabar. Okey, jadi sahabat ni sikit, sahabat ni sikit, sahabat ni sikit, sahabat ni sikit.
Hak yang paling banyak hak yang ingat daripada Rasul adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, di antaranya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Aisyah, dan sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik. Adalah beberapa orang sahabat yang banyak ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apabila habis dah di zaman sahabat, pergi kepada zaman tabi'i. Islam sekarang ni berkembang. Habis negara Arab dan sebahagian daripada negara Ajam masuk Islam. Jadi ketika duk cakap-cakap, kalau kata ni Rasul khabar, oh orang takut lalu. Ni Rasul kata, orang pakat bimbang lalu. Ni Rasul khabar gini Rasul khabar gini. Jadi orang pakat terima. Maka di situ ada pula golongan-golongan tertentu mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Dia reka-reka pula hadis. Ni reka-reka dok sekarang. Reka. Hak Rasul dak kata, dia kata Rasul kata. Ada kerana nak puji pemimpin, nak puji pemerintah. Dan kalau puji pemerintah, adalah habuang dia. Dia reka. Pemerintah duk main tu, duk berlomba, duk main burung tu. Dia reka hadis kata ada kelebihan main burung. Ni benda yang ada dalam sejarah Allahu Rabbi. Jadi benda yang pemerintah buat betul tu ada hadis. Ya ada hadis. Pemerintah betul aku buat ambil upah gitulah. Pernah berlaku di zaman dulu. Maka di situ wujudnya hadis-hadis palsu. Maka para ulama hadis setelah daripada tu, ketika dia orang tu kata hadis ni perkataan Rasulullah, sedangkan orang tu tidak jumpa dengan Rasul, dia kata mana? Summu rijalakum. Mungkin kena sebut Sammu rijalakum. Mungkin kena sebut siapakah perawi-perawi hadis muat. Mu ambil daripada siapa? Okey, itu cerita dia. Dipendekkan cerita. Maka sampai kepada masa ulama-ulama buku hadis. Ulama yang bukukan hadis, maksud dia ulama tu dia pernah dengar hadis tu daripada guru dia, ambil daripada guru dia sampai kepada Rasul. Sebab tu kalau kita buka kitab Sahih Bukhari ke kitab Muwatta Imam Malik ke, disebut Imam Bukhari ambil hadis ni daripada guru dia ambil daripada guru. Setiap hadis disebut sanad dia. Maka mari ulama kena kaji pula. Orang ni lagu mana tok guru dia, lagu mana tok guru kepada tok guru dia, lagu mana. Kalau okey belaka, baru dihukumkan hadis tersebut sahih. Kalau ada masalah, hadis tersebut ditolak. Allah Rabbi. Okey, itu jadi maksud hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim dia kumpulkan hadis yang diambil daripada guru dia. Guru dia orang seorang ramah. Lepas tu dia tok ke dalam kitab dia. Baik, ulama-ulama duk tengok apa yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, memang betul lah. Hadis yang Imam Bukhari letak dalam kitab sahih dia memang betul sahih. Memang betul sahih. Maksudnya bukan Imam Bukhari dikata aku letak dalam kitab aku ni hadis sahih. Adakah ketika Imam Bukhari kata lagu tu boleh terima lalu dah? Ulama-ulama belakang kaji pula. Kaji. Betul sungguh Imam Bukhari bukan seorang, bukan dua orang, ramai pakat terima belaka apa yang disebut oleh Imam Bukhari. Sebab itulah ulama setuju kata kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari yang dikenali sebagai Sahih Bukhari adalah hadis sahih. Sama juga kitab yang diriwayat oleh Imam Muslim, sahih dia adalah hadis sahih. Bukan ulama dah mu kata kitab hadis sahih, pakai hadis sahih belaka dah haji pula. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kita nak cerita. Dia katakan kami meriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ada satu kitab nama dia Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Besar kitab dia. Besar. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal mengumpulkan segala hadis hak yang dia dengar daripada guru dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diriwayat dalam Sunan Imam Ibnu Majah dan kitab Imam Ibnu Sunni dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man tawaddaa fa ahsana alwudu'a thumma qala 3 marrat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati min ayyiha syaa dakhal. Artinya sesiapa yang berwudu hendaklah membaguskan wudunya. Dia kena ambil molek wudu, basuh muka wi kata, tangan wi kata, sapu kepala molek, kaki wi kata. Baik, setelah daripada itu kemudian dia mengucapkan sebanyak 3 kali asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya,
dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang berjumlah 8 buah, sehingga dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sanad hadis ini dinilai dhaif. Walaupun sanad hadis ini dinilai dhaif, namun kita ada hadis yang sebelum daripada ni, hak yang diriwayat oleh Imam Muslim, makna dia sama. Kami meriwayatkan pengulangan baca la ilaha illallah sebanyak 3 kali dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada riwayat riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan sanad yang dhaif. Syekh Nasr Al-Maqdisi mengatakan selain zikir-zikir ini juga membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi Syekh Nasr Al-Maqdisi dia kata molek juga kita selawat kepada Rasulullah selepas daripada kita berwudu. Artinya, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Sejawab kami mengatakan zikir-zikir ini dibaca sambil menghadap kiblat dan dibaca selepas daripada wudu. Doa-doa yang dibaca pada setiap bahagian wudu tidaklah memiliki dasar sama sekali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli fiqh mengatakan disunatkan membaca doa yang dibaca oleh kaum salaf berikut lebih kurang. Dalam bacaan mereka diketahui bahawa setelah membaca bismillah diikuti dengan bacaan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan air ini suci. Okey, kita nak cerita pada. Kata Imam Nawawi, di sana ada doa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama salaf, disebut di dalam sebahagian daripada kitab. Setiap kali kita buat di dalam kita berwuduk, basuh tangan, komo, masuk air ke hidung, basuh muka, basuh tangan pula, sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki ni, sapu telinga ni, semuanya ada doa dia. Ada doa. Cuma doa-doa tersebut sebenarnya tidak ada sandaran daripada hadis yang sahih. Itu yang nak kamu. Doa-doa ni tidak ada sandaran daripada hadis yang sahih. Dan doa ni disebut secara panjang lebar oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebut di dalam sebahagian daripada ulama fiqh, di antaranya Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Muharrar. Ketika kita komo, bacaan dia benda, ketika kita masuk air ke hidung, benda bacaan dia, basuh muka, benda bacaan dia, lepas tu basuh tangan sampai ke siku, ada bacaan dia. Baik, doa-doa tu tidak ada sandaran daripada hadis yang sahih. Namun walau bagaimanapun, walaupun tidak ada sandaran, tidak menjadi masalah kita berdoa dengan doa tersebut dengan syarat. Ada syarat dia. Dengan syarat jangan sekali-kali kita i'tiqad doa tersebut disunatkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kalau kita nak buat, kita kena pakai dalil keumuman dituntut kita berdoa. Keumuman dituntut kita berdoa. Secara umumnya dituntut kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu berdoa kepadaku, nescaya aku perkenan untuk kamu. Baik. Jadi ketika kita baca lagu mana doa Allah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ketika berqamu Allahumma asqini min haudhi nabiyyika ka'san la adma'u ba'dahu abada. Artinya, ya Allah, berilah aku minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam segelas yang dengannya aku tidak akan berasa haus selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kolam dia. Dia kolam Rasul yang lain daripada Telaga Kautsar. Telaga Kautsar berada dalam syurga. Tapi air daripada Telaga Kautsar mengalir masuk ke dalam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sesiapa yang minum daripada kolam Rasulullah la yadhma'u ba'dahu abada, tidak akan dahaga selama-lamanya selepas daripada itu. Siapakah orang yang layak minum daripada kolam Rasulullah? Orang yang layak minum daripada kolam Rasul adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja di padang mahsyar. Kolam Rasul ada padang mahsyar. Orang yang layak minum daripada kolam Rasul adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan macam mana Rasulullah boleh kenal umat dia ketika orang ramai ada padang mahsyar, start daripada manusia yang mula-mula diciptakan sehingga last sekali diciptakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum sima laysat li ahadin minal umam. Kamu mempunyai tanda yang mana tanda ni tidak ada pada umat-umat yang lain. Sebab itulah ketika mu mari ke kolam aku kenamu, aku izin kepadamu. Kalau orang tu tak ada tanda, Rasul tidak akan izin. Benda kata Rasul, tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Mu datang kepadaku dalam keadaan mukamu berseri-seri
tanganmu, kakimu berseri-seri dari kerana kesang wudu. Itu adalah tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali oleh Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin kepada dia minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, hamba baca hadis ni, kita tengok daripada dua sudut. Sudut yang pertama, kita tengok orang yang jaga sembahyang. Satu anugerah yang cukup besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Kerana orang yang jaga sembahyang pasti dia ambil wudu. Mesti dia ambil wudu. Kerana dia mempunyai tanda yang Rasul kenal dia. Yang keduanya, kita pandang sudut yang kedua, mana? Alangkah kesiangnya kepada sebahagian daripada orang Islam yang tidak jaga sembahyang. Kerana tidak ada tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengenali dia. Kerana Rasul dapat kenal daripada kesang wudu. Orang dak sembahyang bila ambil wudu. Tak ada orang dak sembahyang ambil wudu. Sampai masuk waktu ambil wudu. Bab dia masuk waktu dah sembahyang dah. Tak ada. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ni walaupun tidak ada sandaran daripada hadis yang sahih, namun sebahagian ulama tasawuf, ulama tazkiyatun nafs baca. Sebab dia ulama tasawuf dia baca. Sebab ulama tasawuf ni, setiap benda yang dia buat, dia menghayati. Dia mengambil iktibar. Dia orang panggil dia orang yang sentiasa berfikir tentang akhirat. Ketika dia komo, dia teringat kepada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, ketika kita komo tambah-tambah bulan puasa. Air baik rasa manis. Bulan puasa. Allah, air baik rasa manis. Teringat kepada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia doa, ya Allah, kurnialah kepada aku dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah ke? Tak salah. Dah kita teringat. Tidak gitu. Tak salah. Kita teringat kan? Duk saja kita teringat ke benda tu, kita doa. Kita teringat ke benda tu, kita doa. Kita dalam sembahyang, ketika kita tengah duduk dengar tu imam baca Fatihah sebagai contoh, tiba-tiba kita teringat benda, Allahu Rabbi, orang aksiden tadi, nasallallahu salamata wal afiyah. Teringat. Oh, takut kita doa, ya Allah, lindungilah aku. Salah ke? Tak salah. Kan kita teringat kan? Minta lalu berlindung kepada Allah Taala. Tengah-tengah sembahyang tu ingat ke syurga. Minta dia, ya Allah, kurnialah kepada aku syurga, ya Allah. Salah ke? Tak salah. Bukan itu hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bila baca Al-Quran, siapa ayat syurga, Rasul akan minta syurga. Siapa ayat azab, Rasul akan minta doa supaya dilindungi daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia komo, dia komo ambil air, ingat watak mulut, oh dia menghayati. Mari teringat, oh kayak gini mulut ni lah yang akan dapat minum, dapat merasai nikmat Allah Taala di akhirat. Di antara nikmat yang besar adalah dapat minum daripada kolam Rasulullah. Lalu dia doa. Tak ada masalah pun kalau dia doa, tapi jangan dia beriktikad, jangan dia berpegang bahawasanya doa ni adalah disunatkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Jangan dia pegang lagi tu, kerana tidak ada sandaran sahih daripada perbuatan Rasulullah doa ni. Rasulullah baca ketika Rasulullah qama mulut. Pada waktu memasukkan air ke dalam hidung, hendaklah membaca Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Artinya, ya Allah, janganlah engkau melarang kami dari harumnya kenikmatanmu dan syurgamu. Allah Rabbi, harumnya nikmat Allah dan harumnya syurga Allah. Dia syurga ni dia ada bau dia, yang mana bau dia telah didapati dalam perjalanan 500 tahun. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang melakukan maksiat-maksiat yang tertentu, dia diharamkan bau syurga, yang mana syurga didapati dengan dalam perjalanan ratus tahun. Contoh dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua golongan daripada penghuni neraka yang belum aku melihat. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun maidatun mumilatun ru'usunna ka asnibatil bukhti. Kata Rasulullah, perempuan yang berpakaian dalam masa yang sama bertelanjang, berjalan lenggang-lenggu, kepala dia seperti gah unta. Dia ni tidak akan masuk syurga, dan dia tidak akan bau syurga. Syurga dia ada bau dia. Syurga ada bau dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika kita masuk air ke hidung, orang yang menghayati ambil air, beribadat kepada Allah, hidung ni lah yang nak bau syurga akan datang.
Ya Allah, teringat lalu ya Allah janganlah mula menghalang aku daripada dapat bau syurga-Mu. Salah ke tak salah? Sebab kita ingat benda gitu kan? Tak salah kita doa. Baik. Erti ketika membasuh wajah hendaklah membaca Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadduhum yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Artinya ya Allah jadikanlah wajahku putih pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Nu di akhirat kalau ada sebahagian daripada wajah gelap katu, hitam belgak, ahli neraka, orang yang mendapat kecelakaan. Ada orang yang wajah dia berseri-seri, bersinar-sinar. Ketika orang tu basuh muka dia, ya Allah, cerahlah muka aku, bagilah cahaya kepada muka aku. Dia berdoa dia agar Allah Ta'ala tidak mencelakakan dia. Salah ke tak salah? Okey. Seterusnya, pada saat mencuci kedua tangan hendaklah dia membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah berikanlah buku catatan amalanku dengan tangan kananku. Ya Allah janganlah berikan buku catatan amalanku dengan tangan kiriku. Di akhirat ada orang yang terima buku catatan amalan dia dengan tangan kanan. Ada orang yang terima dengan tangan kiri. Orang yang terima tangan kanan adalah ahli syurga. Orang yang terima dengan tangan kiri adalah ahli neraka. Ketika dibasuh tangan dia ingat benda tu, maka dia doa kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dapat menerima buku catatan amalan dia dengan tangan kanan. Ketika dia mengusap kepala hendaklah dia membaca Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar wa bashari wa adhillni tahta 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah haramkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka. Naungilah aku di bawah arasy-Mu ya Allah pada hari yang tiada naungan selain naungan arasy-Mu. Pada saat mengusap kedua telinga hendaklah membaca di masa sapu dua telinga Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan orang yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Kadang-kadang kita dengar perkataan orang kabur apa semua sekali, orang nasihat, ustaz nasihat, tapi kita tak boleh nak amalkan, tak boleh nak ikut. Maka kita doa ya Allah jadikanlah kita ni daripada golongan orang yang mendengar perkataan itu dan ikut orang yang paling baik. Ketika mencuci kedua kakinya hendaklah membaca Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat. Ya Allah teguhlah kedua kakiku di atas jambatan sirat. Maksudnya setiap perbuatan dia diingat anggota-anggota dia ni di akhirat. Ya, lalu di atas tiang sirat ada orang yang terhumbang dalam neraka tergelincir. Ada orang yang dapat melepasi tiang sirat. Masa dia basuh kaki dia tengok ya Allah selamatlah dua kaki aku daripada gelincir. Dan gelincir kok patak neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini doa-doa yang dibaca pada kita membasuh anggota wudu. Namun doa ni tidak ada sandaran daripada hadis. Nak baca tidak menjadi masalah tapi dengan syarat jangan i'tiqad doa ni adalah sunat dibaca pada ketika itu. Dan jangan di'tiqad bahawa doa ni pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak baca dia menghayati setiap anggota dia ni akan berhadapan dengan sesuatu benda di negeri akhirat. Maka mungkin kecelakaan maka dia minta berlindung kepada Allah. Dan mungkin kebaikan dan kebahagiaan maka dia minta dapat perkara tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita baca last sekali hadis last sekali ya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Sunni dalam kitab mereka Amalul Yaumi wal Lailah dengan sanad sahih daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fatawadda, bukan bi wudu, bi wudu, bagi kita salah fatawadda fasami'tuhu yad'u wa yaqul Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Faqultu ya nabiy Allah sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Qal wa hal tarakna min syai'. Artinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa air wudu. Baginda lalu berwudu dan aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah kepadaku dosaku. Wa wasi'li fi dari, dan luaslah untukku dalam rumahku. Minta Allah Taala luahkan bagi Rasulullah dalam rumah dia. Kadang-kadang rumah luas tapi rasa sempit. Kadang-kadang rumah sempit tapi rasa luas. Kadang sama orang. Ada orang rumah luas tapi rasa sempit.
hati tidak tenang, hati tidak tentera. Dan hamba ada kenal seorang, ada orang tu hamba bukan kenal sangat dia, tapi kita tengok lah rumah besar tapi tak hidup dalam rumah. Tak tahulah sebab dia. Last sekali duduk pondok kecil tapi rumah dia buat pondok kayu. Baru sedap duduk situ. Allahu Rabbi. Ada orang rumah kecil je tapi Allahu Rabbi selesanya, tenangnya. Kalau kita ajak duduk tidur rumah kita pun tak mau. Teringat rumah dia walaupun rumah dia kecil. Baik. Ini di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, mintalah meluaskan untuk aku di dalam rumahku. Wa barik li fi rizqi, dan berkatlah bagi aku di dalam rezekiku. Maka katanya, maka aku berkata, aku di sini adalah Abu Musa al-Asy'ari, wahai Nabi Allah, aku mendengar kamu berdoa demikian. Aku dengar doa sekian, doa saat ni itulah. Baginda menjawab, apakah ada yang tertinggal? Ada ke benda yang aku tertinggal lagi? Tak ada dah. Merangkumi belaka dah hak yang aku doa saat ni. Nak benda lagi, Allah Ta'ala ampun dosa, Allah Ta'ala luahkan rumah di dunia dan di akhirat, dan Allah Ta'ala berkatkan rezeki. Ibnu Sunni memasukkan hadis ini dalam bab zikir di dalam wudu, sementara Imam An-Nasa'i memasukkannya dalam bab zikir selepas wudu. Kedua-duanya memungkinkan. Boleh kita doa ni dalam ketika kita sedang berwudu, dan boleh kita doa selepas daripada kita berwudu dengan doa ni. Tak ada masalah, boleh belaka nak doa setengah berwudu, dan boleh kita doa setelah daripada selesai kita berwudu. Kita rasa sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada bulan-bulan yang lain kalau sekiranya dipanjangkan umur, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis ilmu kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.